A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar lagi suara dalam acara kita. Maka malam ni alhamdulillah banyaklah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan malam yang mulia ni kita bertemu lagi di siaran live secara langsung Salah Silah Patani. Pada malam ni adalah malam yang ke-83. Maka malam yang ke-83 malam ni dah adalah akhirnya bulan 8, bulan Ogos ataupun bulan Singha ni, maka nak masuk bulan Kanja. Maka mengikut berita yang mana kita terdapat dari sosial tu, katanya pihak kerajaan tu nak mula guna polisi Lenggah ada Pon Klai masalah COVID ni lah, yang mana belum ada ni untuk turik kot tu kuning. Maka bunyi khabar kata nak melega adalah sikit dah. Maka kalau lega sikit tu maknanya bolehlah kita kerja buat kerja dan apa saja lagi tu. Tapi COVID tu masih ada lagi, dan mungkin kata Bopong Klai dah apa kita pakai guna okat tu selalu dah, pakai peluang tu selalu dah lah, tak pakai meh tak jaga tempat-tempat orang gamar dah. Tu pun tak boleh lagi tu. Bimanya takut mari pula ralok baru katuk pula dah ke dia sungguh buat kita dah. Maka kena jaga-jaga lagi dah, insya-Allah. Maka alhamdulillah sedang hadirin hadirat yang ikuti program kita pada malam ni. Malam ni kita nak fokus ataupun kita nak bahas sejarah tani yang sakut dengan unek-unek. Dengan kerana ramai orang bakat duk tanya ramai bakat duk tanya kata tani kita dulu ni yang mengetoh lagu mana tani dulu ni mengetoh lagu mana. Maka pada malam ni kita akan bahas, saya akan cerita isi-isinya pemerintah unek-unek, dan juga nak bagi contoh-contoh nah dalil-dalil yang sakut dengan perkara tu. Kerana satu-satu kerajaan ini bukan tu nak mengetoh ikut bukan tu nak mengetoh ikut dengan cara suka hati raja tu, tak boleh. Bagi orang tani dah, kalau kita jadi pemimpin, jadi ketua, tak ada peraturan, tak ada cara untuk nak mengetoh, untuk nak urus, untuk nak kawan, nak kontrol orang bawah tu, maka nanti satu hari tu orang bawah akan guling kita turun lah. Guling ni tak supaya sia guling bunuh hati, tapi maknanya dia akan minta kita tubik itu persenjah kita turun dah. Itu dah tani dah. Maka bismillahirrahmanirrahim, kita bermulanya kata tani kita mengetoh lagu mana. Dia ada beberapa bukti, dia ada beberapa dalil yang menunjukkan kata tani kita satu ketika dahulu pernah mengetoh dengan unek-unek yang bersandar ataupun rojok kepada syariah Islam. Rojok ataupun sandar kepada syariah Islam. Mana bukti? Dia ada bukti dari kitab Arab sendiri, orang Arab zaman dulu main nego di tani, dan juga kitab orang Masalah.
Orang putih mari main ke petani pun dia tulis bahkan dia lukis pula gambar. Lukis gambar pula. Jadi orang putih ni dia ada kertas dah zaman dulu, dah tu dia ada pesing dawak zaman dulu. Dawak zaman dulu. Apa ni buat dengan daun kayu, akar kayu, bunga apalah. Maka dia lukis. Maka gambar tu masih ada lagi sampai hari ni. Duk di museum di Netherlands, negeri Belanda. Maka malam ni kita akan buka contoh kita tengok. Buka contoh kita tengok atau gambar-gambar tu atau tak punah lagi tu. Tu. Duk tahu di Belanda tu kita boleh tengok lagi dah. Maka sejarah malam ni saya duduk bawah ni, tak ada duduk atas kisi meja duduk dah. Boleh sakit urat sikit dah. Jadi saya duduk sila lagu ni lah sini. Maka hadirin hadirat yang cinta kepada jati diri dan juga cinta kepada ilmu, untuk kenalnya keturunan dah. Maka konun, bahasa Arab panggil konun ataupun cara mengetoh tani ni, mengetoh lagu mana. Kita nak mula mudah-mudah fahamnya lagu ni dah. Tani kita ni belumnya nak istihar ataupun belumnya nak kata diri ni kerajaan Islam, tani kita tu ya beragama lain dulu dah. Tu kita faham belakang dah. Tak ada pelik dah, supalah dengan Mekah pada zaman dulu pun dah. Zaman Nabi Muhammad lahir di Mekah tu pun orang musyrik di Mekah tu pun dia sembah tak hukum dah. Di Tokpeh ke apa di Mekah sendiri tu cerak tak hukum saf-saf pada kalah-lah pada tu zaman jahiliyah. Maka zaman Rasulullah lahir di Mekah pada sembah tak hukum dah, maka jauh lagi lah kita tu. Jadi kita pun duk biasa semua berhala jugalah, panggil semua berhala juga. Sebab Islam yang dibawa dan Islam Nabi Muhammad ni tidak dibawa mari sampai di tanah kita lagi. Maka cara-cara meretah, une-une meretah pada masa tu yang mengikut agama sebenarnya. Jadi mengikut agama Hindu. Lepas tu mari mengikut agama Buddha. Lepas tu dia adalah hulu bala untuk jaga raja, askar-askar tentera tu biasa ya. Agama mana-mana pun dia ada belakang tahan tu. Dan untuk jaga negeri, jaga raja, jaga keamanan tu. Suara tak celah apa. Main long mana. Sini. Dah jelas ke? Nah dah. Maka apabilanya Islam sampai di taning dan juga hidayah besarnya berlaku pada orang taning, apabila raja tu masuk Islam, rakyat semua pun masuk Islam, maka itulah saat rahmat dan nikmat yang mari di taning. Kalau kita ingat sejarah saya royak dulu, kata orang taning dulu masuk Islam lagu mana. Wow, Masya Allah sungguh dah, jadi kata luar biasa. Bagaimana kalau tengok dalam kitab hikayat tu, raja duduk atas takhta, takhta luar, takhta baru buat, bukan duduk dalam kota, duduk di balai rum tepi. Rakyat dalam kota Gresik itu duduk di luar, ramai beratus dan beratus. Maka Syekh Syahid duduk tepi. Maka Syekh Syahid yang mengajar mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah kepada Sultan Ismail Shah dan juga rakyat semua. Dah. Itulah saat raja dan rakyat-rakyat di tanah itu masuk Islam. Maka apabila Islam dah situ, maka rata-rata menjadi Islam seluruh. Ni hidayah besar bagi kita. Maka lepas pada tu nak boleh istihar jadi raja Islam itu lama benar. Sebab Gajah Pahayatu nak kepa Indira Seri Mahawangsa ni, ataupun apabila dia masuk Islam itu nama Sultan Ismail Shah ni, dia masuk Islam pada tahun 1448.
1448. 1448. Lepas tu cuba tengok daripada tahun 1448 bawa mari sampai tahun 1500 baru mulanya kerajaan Melayu Islam Patani. Nak oyak kata berapa lama ni? 62 tahun baru boleh istihar. Nak oyak kata bukan yang mudah, bukan yang senang nak proses orang Melayu Tani kita tu jadi Islam tu. Islam penuh dengan cara hukum, cara amal ibadat, cara unik-unik Islam tu. Sebab unik-unik ni kena sakung dengan Islam. Dah lah menjadi ngaji Islam. Cuba tengok. Pada tahun 1448 ni gajah masuk Islam, kena tunggu 62 tahun baru siap nak jadi satu-satu negeri. Baru nak istihar syariah Islam. Tengok tu. Dia bukan mudah. Kita jangan mikir kata bahawa masuk Islam dah hari ni, esok apa kena berjalan hukum Islam. Kita jangan gambar lagu tu. Kita gambar atau marah itu semua tak hukum. Marah itu semua berala. Marah itu dia tak ada pakai kaki hubung. Dia tak ada duduk main semua berala, semua pakai kayu rata. Bermain ini yang masuk Islam. Esok nak juru berlalu supaya Islam 100% tu tak boleh lah. Kita jangan duduk salah faham. Banyak orang duduk tanya saya tu, geno ustaz orang zaman dulu ni, oh jahil. Main tu main ni. Oh ya, kita buat pegu supaya hari ni. Cuba kita pegu orang Syria baru masuk Islam hari ni. Esok dia nak kerti semua dah kan? Tak boleh jadilah. Dia kena kokoh proses, dia kena kokoh mengajar. Maka daripada Syekh Said yang mengislamkan Raja Taning, lepas pada tu pula dia ada 7 orang ulama besar Taning yang menyebar agama di seluruh tanah Taning. Ni orang panggil wali 7. Panggil wali 7 ni dah lah. Kita duduk mengapa kok bila kok nama wali Songo tu orang ulama sunan wali kiai yang sebar agama Islam di tanah Jawa. Wali 9 orang panggil wali Songo tu. Kita dah kenal wali Songo. Bertanya Taning ni siapa tu yang menyebar agama Islam di Taning? Syekh Said seorang ke? Tak boleh jadi. Syekh Said itu pun tua dah. Dia Islamkan kepada Raja Taning masuk Islam. Patut ke Syekh Said nak berjalan pergi kok Legah, nak berjalan pergi kok Remeh, nak berjalan pergi kok Hulu menyebar agama. Dah. Kerajaan baru Islam, orang kok laut jadi Islam, orang kok Hulu ni tu semua tak kong lagi. Pasal dia tu kerajaan Taning ni atas nama Sultan Ismail Shah ni lah, dia kena hantar orang pergi ngajar agama. Nak pergi hantar orang Taning asal tak boleh jadi. Sebab orang Taning baru masuk Islam. Kalau masuk Islam dah seorang dua kot terpilak tu pun dia tak ada kuasa banyak lagi untuk menyebar agama raja baru masuk ni. Maka wali 7 tulah dari masa 62 tahun ni dah diatur ataupun pergi sendiri untuk sebar agama Islam di seluruh tanah Taning. Ni kita kena kenal ni wali 7 ni siapa nanti. Ada yang dalam jelasnya kita korek-korek petik-petik ambil dalam kitab sejarah dah tercerak kata seorang dihantar oleh kerajaan pergi kepada negeri Legah. Kerana negeri Legah ni salah satu negeri yang duduk bawah negeri besar Taning, iaitu anaknya bagi Ali Nurul Alam. Ali Nurul Alam yang guna gelar Al-Legehi. Al-Legah tu Al-Legehi. Ni seorang Halo, tes. Tes. Hatta di Jalo bodoh. Tu seorang. Ulama seorang tu hatta sampai ke negeri Jalo. Dan ada juga yang hatta pergi ke bahagian barat. Hatta pergi ke bahagian barat ni mana hatta pergi ke Seka tu. Pergi ke Seka, pergi ke Krae, pergi sampai ke Sebaya tu sore. Ulama. Berjalan kaki ya.
Dah, ambil dululah tu sebab agama. Sebab agama pula kawasan pedalaman ni, kok Bukit Rakak. Kok Lembah Jering. Dah. Kawasan ni kok dalam ni sore. Hatta pergi ke negeri kota. Ramai dulu negeri kota sekali dengan negeri Remeh Ceri Atik tu. Kok nu pula sore. Gamalah Wali 9 tu. Wali 9, Wali 7. Orang tani kena kenal Wali 7 ni, nama ada sosok ni. Kita boleh ngapal, kita boleh buat jasa, boleh anak cucu. Islam di tani kita ni sebar lagu mana? Siapa yang ratik hak sebar dah. Tu. Gitu. Dah. Maka apabila masa proses nenek ber-2 tahun sampai tahun 1500 itulah kata kenyo sempurna dah jadi satu kerajaan Islam. Satu kerajaan Islam. Maka dok sorang pecah ke. Cak cing dah ni kata. Cak cing lah. Apa dengar molek dah dah. Sorang dah. Insya-Allah. Dengar molek belakang dah. Ramai-ramai dok dengar ni. Dah. Tak apalah dok dalam ni ramai-ramai dok dengar ni tak apa dengar molek ni hok dalam live ni. ชัดแต่ไม่ดังเสียงเบามากเด้อชัดlagiชัดdah. Tak apa dah. Dengarlah buka derah lah telefon kita lah. Dah. Insya-Allah. Maka apabila jadi kerajaan Islam dah maka dia kena guna une-une dah lah. Maka sebelum pada tu une-une tu une-une kerajaan cara mengetah tu masih lagi guna une-une dulu. Une-une dulu ni bermaknanya pihak ketenteraan, bahagian askar, bahagian sedadu. Kita jangan salah faham, sedadu ni zaman dulu pun dah. Orang panggil sedadu dah zaman dulu. Sedadu ni dia bahasa Portugis. Sia panggil tamruak tu. Sedadu tu ada dah. Sedadu hulu balik askar gapo tentera tu lah dah. Zaman dulu tu ada dah. Maka cara mengetahnya biasa lagu tu ya. Tetapi mari pada zaman pemerintahan Raja Hijau. Zaman pemerintahan Raja Hijau, barulah Raja Hijau ubah semula. Panggil reformasi, bukan ubah baru semula. Cara yang baru itulah tujuan yang barunya satu untuk nak kuasa pusat kerajaan Gresik itu dapat kuasa, dapat uruh mengarah kontrol seluruh tanah tani usaha ada raja daerah 42 utir raja daerah tu. Habis itulah Raja Hijau ni kena uruh. Kena baru semula cara mengetah. Melalui mudah-mudahnya ia kena tambah cara pentadbiran dah. Maka pada zaman Raja Hijau ni lah ada bukti daripada Mak Saleh. Dah, nanti kita nak buka tu. Ia ada satu kapal belayar yang mana belayar jauh mari pada Belanda tu. Dah. Belayar jauh mari pada Belanda. Dah, mari sampai di Petaning. Lepas tu ia duduk di Petaning pada masa tu ia terlihat, ia nampak. Nampak banyak perkara di Petaning. Iaitu dia ning lah. Dah, yang cerita dalam kitab dalam tanah dia hak Mak Saleh ni orang Belanda ni, lo ni ada lagi lah duduk di negeri dia di Belanda tu. Dia tulis, dia banjar, dia hurai habis harta ni. Itulah kita baru boleh dengar apa ni kata dia kata dia mari sapa di Taning, perumahan orangnya padat. Lepas tu atau di tepi sungai. Sungai Paperi. Rumah orang perumahan orangnya banyak hingga kucing ni boleh berjalan atas bumbung. Atas tanah. Ambil jok di Gresik di Bana tu, kucing jalan atas perabung suk sampai di Kuala. Ya atau rumah orang banyak di Petaning, di kedai besar sungguh zaman tu. Suk yok dah lah sehingga kucing boleh jalan atas bumbung. Ni dia kata negeri ni masjidnya terletak di tengah. Lepas tu dia kata sejid banyak teh. Masjid banyak teh. Dia tak ada sebut surah dak. Dia sebut masjid. Masjid banyak teh ni, kalau kita tengok masjid hak buat
peseng bato supaya dengan masjid Kesik ni bukan Kesik Suti. Hok wak sekali dengan Kesik masa yang sama. Iaitu satu laginya masjid Kampung Datuk. Sejik Kampung Datuk tu lek sana seberai dia dak Kampung Datuk tu lek kapur tu. Ada hok depan sekali hok pak segi tu. Hok tu buat serung juga, seomo juga dengan masjid Kesik. Dan satu laginya Surah. Orang panggil Surah, duk di Kampung Sidik. Di Kampung Sidik ni kita pergi duk lek belakang Kolosial Sidik. Duk gepek dengan Kolosial Sidik, duk belakang rumah orang sikit tu, situ ada tapak besar ke. Tapak pak segi luah. Sama dengan Masjid Kesik lah, tapi tak ada dinding dah. Ada tapak saja. Batal lagu tu. Kita boleh pergi di Kampung Sidik tu. Masih ada lagi. Ni masjid hok buat pada sezaman tu. Kena dah lah orang Belanda hok nama Jacob van Eyck. Jacob van Eyck dia mari di Taning. Bila lagi dah ni dia mari pada zaman Raja Hijaz 400 tahun dulu. Taning tu dah. Lepas tu dia kata dia tulis semua hab Taning. Hingga gapo dia tulis kata orang lelaki pakai seluar, baju sekat, keris di depan. Pakai seluar, tak pakai sarung. Pakai seluar pasang luar dek tu. Luar tahang tu dah. Luar dek lepas dia lutut sikit tu. Dah. Pakai pasang seluar. Pakai baju sekat, baju pasang tak ada tangan ni. Dah. Baju pasang tu saja tak ada tangan panjang ni. Tangan panjang baru mari yuk belakang. Lepas tu ada keris depan. Lepas tu dia tulis ada apa ni produk gapo Taning. Hasilnya ada gapo ada buah-buah gapo dia tulis belakang. Bagai-bagai orang Taning Niaga. Lepas tu dia tulis kata setiap perempuan dan kanak-kanak ada tali emas di leher dan di kaki. Setiap perempuan dan kanak-kanak ada tali emas di leher dan di kaki. Nak rojak kata suburnya Taning. Semua orang Tino dengan budak. Budak-budak dengan orang Tino ni ada tali emas duk leher, dia kata di dekak ni lah. Lepas tu dengan di kaki. Ni atau kaya sungguh orang Taning zaman dulu. Dia akhir di mana dia tulis akhir dia kata dan ayam di negeri ini bertelur 2 biji sehari. Dan ayam di negeri ini bertelur 2 biji sehari. Josuk di haya. Katanya haya ni telur 2 utai sehari. Ning nak kaya atas suasana aman dan makmur. Aman dan makmur ni hak kita nak manusia seluruh dunia ni nak aman dan makmur. Nak aman, nak makmur. Aman saja bukan nak sampai ke makmur. Ni nak ya atas tok nenek moyang kita zaman dulu pernah hidup pada masa aman dan makmur dah. Bukan atas hidup zaman gelisah, zaman takut, zaman huru-hara, zaman kena tindas seperti kita hari ni dak. Tok nenek kita ni biasa duduk zaman aman dan makmur. Kenapa dia hidup pada masa tu aman dan makmur? Kerana satu dia mengetos sendiri, jadi negeri sendiri namanya negeri Taning dan juga guna syariah Islam mengetos negeri. Tu yang buat jadi aman dan makmur. Pas kita ni jauh lagi nak aman dan makmur, kena pada pegang kacuk pakai bukan kacuk ambil jabih hitam pekuk orang tumbuk sampai mati dalam klip betul-betul jelas dah. Tiba-tiba dadu betul-betul ya atau tak salah. Dia buat ketujuannya untuk nak keng komung ke tak macam-macam. Dulu dia mau bedek apa ni? Tokai besar bedek rimah hitam tak salah. Anak orang kaya tepuh orang mati pun tak salah. Jadi tak salah lah. Tahulah bila negeri Sia nak ada tu unik-unik dia tulis. Tu susah benar. Lepas tu kalau sama Sia pun ada lagu tu kita orang Melayu ni jauh lagi. Sudut niat. Dah ambil jok 200 tahun sampai kini. Siapa boleh akik kes contoh. Kata hok kedi-kedi hok orang Melayu kena lepas tu kaja ewi.
damden kedi proses mahkamah kena apa ni betul sungguh dengan unes 100% saya duit juta. Sekarang ni lah masa depan walau alam tak ada temu walau poso pun tak ada lagi. Kih Imam Jaafar dijabat lu kena kata nekok nak ke langit. Kaki nak ke langit, kih Isa Musa di tebing. Kih orang kena rogo, kih tabah, kih kresik, kih mana saja tu tak ada dia boleh lagi lah kan adil tu. Maka tak apalah tu hak politik dah kecek banyak kita nak kata aku takut dengar. Dah. Pasal dok takut ni nak kemat dah. Dah. Dia nak kemat dah deh. Dok takut apa lagi dah buat amal ibadat wi banyak betul ke kita dengan Tuhan. Dah. Maka pada zaman tu Aman Makmur tu dalam tu tulis juga tu selagi tu kata sejak kesik ni tinggi dia kata. Orang putih tu sejak kesik ni tinggi. Dia kata yang mari kesik tu nampak duk cagok, duk cekung besar. Sejak kesik tinggi, dia kata raja ni nak menunggang gajah. Gajah tu nak gajah mari duk hepek dengan sejak, maka gajah ni jakoh kaki masuklah sejak lalu dah. Nak kata masjid kesik tu tinggi. Munasabah ke ustaz royak masjid kesik tinggi. Kena sini kita nampak gendah masjid kesik dah. Dulu tinggi lah masjid kesik tu zaman dulu. Zaman hok duk molek-molek tu. Orang putih tulis kata sejik ni duk tengah. Gajah nak gajah repek dengan sejik tu lakoh. Jakoh kaki masuk sejik lalu. Lepas tu wah kutung sejik ni diliputi dengan emas. Dah bukan sute tu mah. Kaya berdoa pula wah kutung sute buat dengan emas. Mangga dia tepek dengan emas. Dah. Tapi hari ni wah kutung tak ada, dia gutuh dah. Zaman halah perang dulu sia orang nak pergi bakak dah. Dan juga sejik kesik terkenah. Kalau kita ingat pada 5 tahun dulu sejik kesik sekat pinggir. Dah, sekat pinggir. Lo ni sekat lutut dah. Sebab apa? Hak asalnya siapa belakang gajah tu. Dia ni jadi gendah sebab dia mau buat jalan siling. Dia mau tamu tanah dah 2 belah tu. Kalau tahu hak asal sejak kesik tinggi tahu mana, cuba kita lakah batas siling. Batas 4 lane highway tu. Nuh, lah kebunyo tepi tu. Tu gendah tu dulu tu. Tu tanah asal tu, dia gendah macam tu. Pada mau batas ni, highway ni kan, kena tamu tanah jadi tinggi tu kan. Lah sejak kesik tu kan. Gendah lah. Wak batas lek nu pula so lagi wak jalan. Likung dia dah. Tadi kau kena sejak kesik. Itulah kita nak buat kita peher dah. Ni sejarah ni lagu ni buat kita cerah. Takut kita jadi benok dah. Belana dah ni orang benok siapa ngah benok percaya sejak kesik tak sudah kena lakoh pelakar, kena pakoh lita. Allahu akbar tu sungguh dah. Kali kita percaya lagu ni kan dia sungguh rumah Tuhan kena lakoh lita biasa temu di mana. Dia mau kata kena supah dia topek Cina. Kau teruk. Kena supah di topek Cina limkonio. Allah, topek Cina nak benar pada malaikat ke mana dah? Ada gamak. Tu cerita bahang belaka mari baru naik 10 tahun 70 tahun je cerita tu. Sejak kesik ni kena bakar kih pereh. Kita ada bukti. Dah orang pesak belaka dah. Dah. Maka apabila mereka siap dah. Gajah hijau ni yo bijak pada minggu yang lepas. Bukan minggu marai. Dah. Minggu marai ni kita pergi sejarah noci. Dah. Minggu belum pada tusa tu. Kita tahu dah gajah hijau suruh buat parit. Gali parit gajah hijau suruh buat benar. Ingat dah gitu. Pesan ni gajah hijau sakut dengan suruh buat benar tu. Siapa tu boleh tulis masuk dalam ni. Pesan ni gajah hijau buka parit air di kota Temangi, di Perigi, Lagu Sembilan tu. Siapa ingat tulis masuk dalam ni. Kita akan ada hadiah baju Anglo hantar pergi ke rumah. Dah. Ingatlah gitu. Saya mula sikit apa ni siapa punya tanah lapang jadikanlah sawah padi. Dan apa lagi tu dah. Panggil tu. Siapa ingat bubuhlah tu. Kita beri hadiah. Lepas pada tu pula, dah Gajah Hijau reformasi pentadbiran ni, dah kita tengok kata dia buat lagu mana. Dah. Kita buka lagi kepada itu. Dah. Jadi Gajah Hijau ni
dia reformasi, maknanya dia tambah 2 jabatan besar-besar. Dia tambah 2 jabatan besar-besarnya. Kalau dulu ni Taning ni dia ada 4 jabatan saja. Bukan lagi hak bulat-bulat tu. Bulat-bulat. Left point tu. Dia ada 4 jabatan saja. Mana tahu raja ni duk besar dah. Raja di Kesik ni duk takisi besar. Lepas tu dia ada menteri pula tu 4 orang hak besar dulu. Hak lapis pertama. Lapis pertama tu ada 4. Lepas tu lepas pada 4 tu ya adalah bahagian menteri masing-masing tu. Tapi kalau kita tengok tu ya ada 4. Hak sah, hak zaman belum Raja Hijau nak baru, nak reformasi. Semula ni dia ada 4 ni. Dah. Iaitu dia ada bendahara. Dah. Dia ada panggil datuk, tak apa, Datuk Bendahara, Datuk Laksmana, Datuk Temenggong, lepas tu Datuk Syahbana. Datuk Syahbana. Pak bendahara. Bendahara ni hak debel sekali. Debel lagu mana bendahara ni, mudah kata Datuk Bendahara ni mana tu orang hak duk bawah dia raja sikit. Nanti hak urusan mengetah negeri. Raja ni jadi pemangku, raja jadi prakmuk, jadi agung. Raja tapi raja ni bukan duk dia nak mengetah, nak urus, nak sorak, nak kijapa, tak ada raja ya raja. Maka ada orang pula seorang bawah raja tu orang panggil bendahara. Datuk Bendahara itulah jadi orang wakil raja pula untuk mengetah seluruh Datuk Bendahara. Satu tamning. Tapi hak sama besar dengan Datuk Bendahara ni ada 4. Tamning sama, jawatan sama. Dah. Tapi ada basic tu gitu lah sebab dia ada bahagian bawah dia pula dia dekat raja. Tapi kalau kira jabatan tu sama, tapi kuasa tu lain-lain dah. Ada bendahara, nanti uruhan negeri dah. Lepas tu ada Syahbana. Datuk Syahbana ni hak ni kena duduk le kota. Duduk le kota, duduk rapat dengan raja. Bahagian dekat raja ni Samnak Prarat Cawang. Boleh kata Syahbana dah. Dan juga Syahbana ni dia urus cara penegok penegok duit ke apa dah. Lepas tu ada pula Datuk Temenggong. Datuk Temenggong tu kita banding dengan mudah-mudah dengan sedadu. Jadi pobo toro. Dah sedadu. Nanti jaga keamanan, bahagian hukum, bahagian kodi, bahagian apa ni hukum bunuh, hukum hotel orang apa ni Datuk Temenggong. Nah. So lagi pula nya ni debel juga ni panggil Datuk Laksmana. Datuk Laksmana ni tak ada duk gelewak mana kat bandar. Datuk Laksmana ni dia duduk tempat dia, iaitu dia duduk di markas. Dia duduk di kai dia. Datuk Laksmana ni iaitu kepala askar. Kepala askar besar kali, dia panggil metak tu. Dah. Datuk Laksmana ni biasa metak ria. Sebab Taning ni dia banyak askar laut daripada askar darat. Maka apabila ada Pak Ningdah ni Raja Hijau mandang tengok, dah duk tengok-tengok dah tak padai. Taning kita ni tak padai. Kena ada lagi. Maka Raja Hijau buka pula 2. 2 kisi. Dulu ada 4. Dia buat jadi ni. Yang Raja Hijau pandai. Dah. Buat jadi ni. Iaitu selaginya dia panggil Datuk Agama. Datuk Agama ni mufti agama Syekhul Islam. Ambil Tok Guru mari duk takhisi. Mari. Kira cara negeri sekali. Jangan duk berdoa saja ke rumah. Jangan duduk ngajar ke ponok saja. Hak urusan negeri ni kita nak juga ke demo dah. Ilmu hukum-hukum fiqh ni waktu baik mari tak weh. Jangan saja duk aling ilmu tauhid. Dan akidah tu tak apalah, kita boleh ngajar belaka dah kita kejak dengan Tuhan. Fiqh ni nak juga cara mengetah ni lagu mana tu Islam. Tok Guru tu ambil mari duk sekali. Dan selaginya Raja Hijau buka satu kisi lagi ni orang panggil Datuk Pertahanan Negeri.
Datuk Pertahanan Negeri ni, dia kata Gajah Hijau kata tak pade. Ada Datuk Laksmana saja. Sebab tani kita ni negeri hok risiko tinggi. Duk tepat, duk tengah le tanah-tanah Semenanjung, negeri jiran ni nanti nak makan hok mo. Iaitu negeri jiran atas ni Sia. Sia ni nanti nak kekal tani sok mo, jom ambil dulu gitu. Negeri masing-masing tu tapi Sia ni nanti nak kekal sok mo. Pasal laginya ya ada Gulawe bawah tu Melaka, Johor. Tak ada nak gomo perang tapi mengaita duk tewah menego tu. Duk tewah jadi pusat penego Ada rebut masalah lah untuk duk menego ni untuk jalan ni buat kita kaya. Zaman dulu yang menego, negeri menego dah. Maka hasa ki Sia. Nanti kepal tani tu maka tani wi alasan ni. Tapi sebenarnya Gajah Hijau ni dia ada agenda dalam dengan bijak. Gajah Hijau ni ada agenda dalam meyo. Sebenarnya dia buka 2 jabatan lagi ni. Mudah-mudah kata bedek sekali boleh buka 2 ekor. Walaupun jawi alasan kata tak bolehlah kita kena tahu juga hukum agama untuk berkat negeri kita. Kena ambil bahagian tu agama mari duduk dalam meja sekali kena so. Yang kedua tak pada kita ada Datuk Laksmana saja Temenggung duduk dalam bandar ni. Kita kena ada satu angkatan lagi lah untuk nak pergi ni. Sebab demo mari serai kita boleh tahan. Jadi 2 alasan ni memang molek lah. Wakwi tani jadi ni kisi dah. Ni Datuk dah lah. Dah. Maka dalam ni Datuk ni sebenarnya Gajah Hijau ni dia duk curiga. Dia duk beringat. Ataupun dia duk masa Sia panggil duk rakwang. Rakwang ke siapa? 2 orang saja duk rakwang. Iaitu rakwang Ketuk Guru dengan rakwang kepada Datuk Laksmana. Datuk Bendahara tak apa orang Yos Jati. Datuk Bendahara ni orang Yos Jati. Tapi dia takut Datuk Laksmana dengan Ketuk Guru. Kalau kita ingat kena kita takut Ketuk Guru. Kena. Sebab dia orang Tino. Sebab dia orang Tino. Lepas tu boleh dia naik jadi raja Taning tu kisah Tok Guru ulama pada masa tu kata darurah. Sebab Taning tak ada pemerintah pada masa tu lepas pada anak-anak gajah jantan mati gomoh habis tu. Pensia dah duk main dalam tu. Maka Sia pun tak askar mari nak serap Taning. Maka Taning pada masa tu ni tak ada raja. Pas nak sorak mudah-mudah buya tu nak yo ni naik tamu jadi ko balah ko guru dalam maka naik dululah Hijau anak bakal raja dulu, raja besar. Naik retino naik. Tapi apabila amannya kembali kerajaan petani kita ini, turunlah Raja Hijau tu. Sebab retino naik jadi raja besar, raja agung tak leh dia bercanggah dengan Islam. Tapi ulama kata darurah ni untuk nak jaga keamanan ni. Naik dulu. Hijau tu dia kerencai Tok Guru. Yang kedua, dia kerencai Datuk Laksmana sebab dia orang Tino. Pokok askar ni orang Jateng. Datuk Laksmana pun orang Jateng. Lepas tu Datuk Laksmana hok zaman dia ni orang negeri Sai pula dah. Dia kau takut. Jadi orang Sai tu takut. Habis itulah dia suruh buka so lagi tu. Salah satunya dia bukanya Datuk Pertahanan Negeri ni dia buka. Lepas tu pergi buka markah askar dia nya di Sago. Sago tu, Sago Mayor. Ada ni, belah ni ada tabut Sakotai Sakobon. Iaitu tempat dia nya di kawasan Pondok Rasmi Setapana, Batah Kubu. Bagi panggil Batah Kubu tu. Situlah tempat Raja Hijau pergi buka, orang panggil Tentera Darat. Di Batah Kubu. Saya sendiri pergi dah banyak tahun dah pergi ke Batah Kubu tu. Aduh, luas sungguh. Tanah tombok dia ni makan benar dah. Benar duk dalam dah lah ni. Masuk dalam toh mau orang belakang tu. Benda parit lorong pergi siapa kolek air tempat Raja Maning pun ada belakang situ. Duk molek lagi lah kalau orang kampung tak ada pergi buat musnah ke. Lepas tu jalan lorong tempat kota pun ada lagi. Ada lagi di
Batas kubu. Di batas kubu tu. Dah. Tu tentera darat. Tentera laut duduk di mana? Tentera laut ni duduk di Beruas. Tentera laut hok besar ni duduk di Beruah. Di Kola Beruah Kola ni dah. Kola Beruah tu dulu yo besar. Dengan kerana zaman dulu ni sungai di Beruah ni yo luah. Lepas tu yo masuk tepi bukit tu. Lah ni tepi bukit tu kamu pergi dah pasir dah. Dia pergi temuh kok lain pula. Zaman dulu, zaman ni Kuala Buah tu ya air masuk tepi Beruah. Tepi bukit. Ya ada syair orang ganung mari di buah ya kata nak masuk Beruah kena niti kat bukit tu. Kalau jalan kaki jalan atas batu tu, ngongeng tepi batu tepi bukit besar Buah tu. Bukit tepi laut tu. Dah zaman dulu ni kamu. Tak apalah. Dah. Lepas tu air tu ya masuk di dalam pulau ni, lek sana sejik Buah tu dah. Pas dulu yo ada teluk dalam tu. Teluk luah. Air gisuk di terene. Di ternang tu. Dah suk di terene tu. Yo air gi kono, gi kok apa ni? Buah. Dah. Kalau buah, gi kok kalau jambu, lepeng kalau jamu, gi sapa di kok kuah, kendang kerbau, suk sapa di buah. Tu sungai dia besar dulu. Gi kok buah ngulu kono. Siapa kok nung dulu sungai besar? Dah. Maka situ jadi markah besar. Buat markah besar tempat. Lepas tu kapal-kapal perih. Kapal-kapal perih taning zaman dulu duk cok, duk labuh dalam tu. Kapal perih taningnya nama perahu jerjap ataupun kapal jerjap. Kapal jejak. Main kapal jejak. Duk di Beruah tu. Tapi saya nyoloning di kampung Beruah sendiri tu pun rabuk niwek ke alas sekitar lah punah lebih okey. Pasir-pasir pun naik kok lain jadi tempat tubik pun jalan kok lain. Lepas tu tempat hok belabuh kapal jerjak, kapal peretan zaman dulu ni kering kote dah jadi apa ni? Jadi telaga hudeh. Ya ada dua asbab kena jadi lagu tu. Bukan tu sebab dunia ni panas tau. Dia dua perkara, satu copak tang. Malah kecil banyak tu dah. Copak tang. Lepas tu sebagiannya dia sakut dengan krongkang. Tak apalah dah. Krongkang perak cadang berik ke apa dah. Dah tak apalah, tak nak sebut lah. Tu nak buat gana dah. Dia lama dah. Maka buah tu kering kotel dia, terne pun air tak sapa dah lah. Dia litah dengan parit baru ni, parit copak tang ni banyak dah bergadah kat tu dah. Maka apa ni tukai besar lah di Beruah tu. Lepas tu di Beruah tu ya ada benda sendiri, ya ada tanah air atas bukit nu zaman Gajah Hijau dia buat zaman ungu dia buat tanah air untuk buat jadi benda kau tu boleh buat di habis kita pergi kocok hak kau gegel benda molek tak ada dia dalam tanah Semenanjung Melayu ni benda tak ada siapa sekilo dengan laut ada benda tu. Jadi air tak masing tu di kali tu lalu kocok hak kau gegel dah. Tempat molek situ. Tu duk jamu kongtak zaman dulu tu. Jamu askar zaman dulu kocak hak tu. Ge ni tempat latih askar. Askar taning hok duk di Buah ni lah. Ya kawasan yo. Kita nak pasal tu ge ni batu berkali. Ai mari gerung kena batu panggil ge. Mana tu kita tak kenal bahasa tu. Bahasa kalau benda hok tak menyawa tak panggil ge. Ge tu orang panggil manusia ni sorok daripada manusia tu panggil gege. Budak ni gege weh. Kalau bukan manusia ni panggil bising. Ngam manusia sama manusia ada panggil bising weh budak ni. Tapi ngam nate bising. Dengan angin-angin pun bising. Ya kena bising, bukan kampung gege lah. Gimana kampung bising? Macam tu. Gege ni tempat askar dak 1 2 3 4 main dulu doyak tu dah. Tu ada lenah Melaka berkeriak pagi tu. Dengan salah faham dah. Dah. Maka tu kai besar duk di apa ni duk di Beruah. Lepas tu dia ada pula markah kecil-kecil. Maka markah kecil-kecil taning ni dia ada 4 utai pula dah. Ya adanya di Kresik diri ditanya dulu. Lepas tu ada di Kelampang. Kelampang ni duk kosah
duk kosah nocik tu. Dah. Bagi yang ketiganya bagi markah anak bukit. Markah anak bukit, kai anak bukit, kai taning lah. Duk di Bukit Lame tu. Dah, Bukit Lame Gelong Gajah tu. Kopo. Lepas tu ya ada yang selaginya markah Pial. Markah tentera di Pial, Pial Sebaya. Tu hak taning buat pak hotel dah. Lepas tu mari tambah sutir pulaknya Jamil Gajah Birunya di Kubu Laut, iaitu duk di Suankong di Sekong. Tu jaga laut dah. Nak habis masa dah, tak ada masuk isi keyboard lagi ni. Kok mana ni konong-konong. Nah. Maka tu kenal lu cara mengetah pak jabatan. Dah. Pak jabatan tadi. Maka apabila Gajah Hijau tambah jadi ne, iaitu agama dengan teknik negeri, inilah wakwi orang tak timbul budaya baru ataupun timbul cara hidup baru orang taning siapa ngak ada impact dan juga berkesan kepada orang taning siapa hari ni. Yang pertamanya apa perubahan apabila Gajah Hijau tambah 2 jabatan ni? Satu, dengan kerana tambah jabatan agama inilah yang mendorong, yang membuat jadi taning ni jadi Serami Mekah. Kita mikir dok kok mana negeri Melayu ni banyak. Kalau dekat-dekat kita ni ada Kedah, Perak, Kelantan, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Lakah, ikut Indonesia apa ramai. Tapi orang lain tak ada jadi Serami Mekah petani zaman dulu. Tani ni jadi Serami Mekah. Kok mana boleh ulama banyak, ponok banyak, riwayat kitab banyak. Orang nak tempat lain tak ada. Kita tahu Tuhan saya kita tu tak ada saya kat orang lain. Gaduh. Dia kena ada asbab-asbab. Sebab orang tani ni usaha ubah nasib dia sendiri. Bukan tunggu Tuhan wi semua. Ni jadi Serami Mekah tu. Salah satunya dari Serami Mekah taning ni. Apa? Kalau kita kaji tengok dengan kerana nak sebab taning ambil tok guru, ambil bahagia agama, sudut agama, unit agama, institusi agama ni mari masuk duduk dalam meja sekali mengetah negeri. Dah. Apabila tok guru mari duduk mengetah kali dengan raja ni, dia boleh semualah hak agama. Lepas tu kegiatan agama pun mula bebas. Sebab raja ni suka buka ponok belakang Kesik Panjang ke siapa di Puju, iaitu kawasan Gelong Maning, Semelah, Sidik, Sedawa ke siapa Puju. Buka ponok. Ada gaji pula tok guru. Habis tu tok guru apa orang aling ponok sedap biak. Sebab raja sokong. Kalau negeri Melayu tempat lain, tok guru hanya jadi penasihat. Dia duk ponok ya, duk tami tangke dia panggil. Dia raja zaman tu negeri dia rajanya adik, rajanya baik, raja pun jemur semua tok guru, jumpa sama tok guru, dekah sama tok guru, senak sokong ponok. Tapi kalau lah pada masa tu rajanya jahil, rajanya zoling, tak ada jumpa langsung dengan tok guru. Tapi taning nak jahil tak jahil, nak baik tak baik, ulama ni masuk duduk dalam duduk mengetah kali dah sistem. Habis tu kita tak boleh tinggal. Zaman ni pun supaya kita nak mengetah pesen mana pun, nak pesen presiden ke, pesen Perdana Menteri ke, pesen lagu mana pun tak boleh tinggal sudut agama. Supaya kita duduk dalam kampung tu lah, nak buat kegiatan gapo apa, buat pemuda ke pemudi ke ibu ke bapak ke, pok masjid pala tolong ni pok tu imam jangan tinggal. Kita ni gaduh kokoh dah. Malah ki gua dengan tok imam. Malah ki gua dengan pok masjid yang borang. Buat apa pun tak nampak. Kira lah kita sama ke taning duduk dalam kampung tu. Dah. Mana tu kita bakap kira dengan pihak tok nebel, pihak tok imam, pihak kampung tu. Bakap kira belaka. Dah. Lah ni kita tinggal tu. Dah kita tinggal majlis, habis orang mari buh sokok pergi ke majlis. Misal kata. Majlis pun hak kita juga dengan Haji Sulong dulu. Usaha masuk duduk dalam majlis untuk jadi majlis agama Islam ni jadi okey hak orang taning sungguh. Orang taning nak apa majlis pun kira sungguh hak urusan agama. Lah ni nak menikah kahwin pasah cerai boleh. Hal lain lagi majlis tu aku tak boleh buat apa, dah mu tak ada kuasa kat aku. Usaha Haji Sulong dulu pun tak ada boleh ni, kena duk belarak, kena duk minta taruh mana baru boleh kodi ke, kena boleh mahkamah syariah duk nak pecek kau tu kau ni ramai dulu tu. Nak gahat belaka. Dah lagu tu lah nak koyak kata. Tapi kajian ni zaman dulu pihak ulama, pihak tok guru duduk dalam mengetah.
Habis tu kita tengok ambil jok taning zaman dulu hingga taning jatuh, ulama jadi hulu balai. Masuk dalam medan perang. Nak kali taning ada peperangan, nak kali taning musuh, benih halah tagu mana pun ada semua tok guru duduk dalam medan tu sekali. Sebab apa? Sebab pok tok guru, pok agama je duduk sekali dalam cara mengetah. Bukan tok kau pergi mengetah tu umat tidak saja amin benar ke. Bukan. Sebab tok guru je duduk sekali. Kita tengok mejok mai dulu ke. Siapa ke Ali. Siapa kau tok Syekh Daud. Duk Mekah dah berkelip mari jadi penglima. Pergi di Cedok. Syekh Ahmad buat kitab cara musuh cara perang hawi kau petani. Ulama Syekh Abdul Rahman, Syekh Ahmad Khattab, Syekh Abdul Qadir, deh. Syekh Haji Yusof, Syekh gapo kita dulu masuk. Siapa ngat tok benih daya, tok wampa, tok benih daya tua, tok benih orang muda tu jadi hulu balai penglima juga pergi perang zaman tu. Tok pobok, tok ketite, tok apa saja zaman dulu, tok ulama agung besar-besar tu jadi hulu balai belaka. Tu nak royak kata. Sebab apa? Sebab ia jadi khas sekali hak mereka hak urusan agama, hak urusan pentadbiran negeri, hak tolong sebab kita negeri Islam. Zaman dulu tu. Ya lagu tu. Dah habis tu ya tani pondok banyak ulama bebas boleh tulis kitab orang kat luar apa bakal nak mari-mari ngaji tani lah sebab nak pergi ke Mekah zaman dulu ya jauh. Nak pergi ke Mekah tu 8 bulan daripada pelabuhan tani tu pergi sampai ke Mekah. Sampai di Judah ni duduk laut 8 bulan. Tak ada kuasa lah kita orang zaman tu 400 tahun 300 tahun dulu nak pergi ke Mekah tu. Maka tak ada kuasa nak pergi ke Mekah. Kita nak mengaji ilmu agama. Kita orang Islam. Pakat mari taning. Sebab taning tu jadi serami bagi Mekah. Bakat mengaji taning lah ulama banyak. Pondok pun banyak boleh pilih. Pondok Kuala Bekah ke. Pondok Sidik ke. Pondok Legeh ke. Pondok Semelah ke, pondok Telubuk ke, pondok Bero ke, macam-macam pondok ada pada masa tu lah. Boleh mengaji sebab serami Mekah. Nak pergi ke Mekah tu tak padai, tak ada kuasa jauh duk laut. Deh. Tu. Maka cara mengetah ni deh. Kita nak ayak mudah-mudah kata Gajah Hijau ni dia buat tubik jadi piramid. Orang panggil konon pemerintahan 4 berlapis kerajaan Melayu Patani. Tu. Dia bagi kepada 4 bab. Ingat. Kalau Rak Tamanung tu dia ada si bot. Si bot. Ada 4 bab hak besar-besar. Bab 1 panggil bab sultan. Bab yang kedua bab pembesar negeri. Bab yang ketiga bab pembesar daerah ataupun bab raja daerah. Dan yang keempat panggil bab penghulu mukim. Penghulu mukim. Jadi yo apa ni ada dalam point tu hak jadi 3 segi. Buka hak 3 segi. Dah. Mana tu ia bagi kepada 4 bab 1 bab sultan. Bab sultan ada gapo tak ia tulis? Kita ingat dia, iaitu bab sultan. Lepas tu bab pembesar negeri ni hak ne jabatan tadi kalau kita ingat dah. Hak ne jabatan tadi itulah jadi bab sultan. Itu bab pembesar negeri. Makna tu bab pembesar negeri ada siapa tu? Ada bendahara, ada syah bandar, ada temegun, ada laksmana, ada agama, ada pertahanan negeri. Ni tu dah. Lepas tu yang ketiga ni panggil bab raja daerah. Raja daerah ni bermaknanya wakil raja agung di Kesik untuk mengetah kawasan lain pula masing-masing di bawah taning tu. Panggil raja daerah. Raja daerah ni dia ada 42. Ada raja gapo tu kita kenal. Raja Nocik, Raja Lesai, Raja Jering, Raja Jala, Raja Remeh. Raja Legeh. Tu kita kenal hak 7 tu asia mari catung dah. Lepas tu ada lagi dalam kitab sebut seperti ada Raja Kendang Kerbau, adanya Raja Jeringo, adanya Raja Pasir, ada Raja Anak Bukit, ada Raja Jeram, ada Raja Kelabo, ada Raja Rakok, ada Raja Dalai Kota. Di mana Dalai Kota kenal?
Nah, mula-mula gajah kandang kerbau. Gajah kandang kerbau ni duduk di kandang kerbau ni kok kuat. Di kene. Kene beruah ni. Ada gajah. Lepas tu ada gajah pasir. Gajah pasir ni kapur pasir tu. Ada kapur pasir pia. Lepas tu ada gajah anak bukit. Gajah anak bukit ni ada anak duduk di kaki bukit Gua Lame tu. Ngelong gajah. Lepas tu ada gajah jerai. Duk nyalima ni. Ada gajah kelabur. Lepas tu ada gajah dalai kota. Bangil dalai kota ni, hak dalai kota ni dia buat jadi nama kota. Dalam kota. Dalam kota ni duk di Sungai Padi. Kita baru jumpa dia orang Sungai Padi, orang Tok Deng, orang Air Batu, orang Segor, orang Pojok Eteng, orang Kok Bukit sampai Kok Weng ni. Dah hak kita pasal pergi duk sari jarah Kok Tudah tu. Dalam kota situ nama itu kita baru ditemu dalam kitab. Orang panggil gajah dalam kota. Lepas tu panggil pendeknya kota. Rekang dia. Kota. Dalam kota. Tapi dalam kota ni kena masuk ke Sungai Nai, masuk ke Sungai Padi lah. Lalu ni jadi kampung Siye, masuk ke Cabai Pak Cok Wang. Dah. Lepas tu gajah kota. Gajah kota Atik. Kok Jabak tu. Gajah Gemir tu ada dah lah. Lepas tu ada banyak lagi ni siapa ke gajah gajah kota so lagi ni duk dia hengok tu. Ada juga. Gi siapa ku Jaha, gi siapa ku 42 hotel. Dah gi kolek Bukit Budun mah. Ada macam-macam lah. Ni baca ada sebut-sebut dalam kitab. Tu kita codoh dalam live kita tu. Dah. Dah. Maka bahagian bak yang kepak panggil bak penghulu mukim. Penghulu mukim ni zaman dulu ni tergambar kata dia tak ada kapung banyak supaya zaman lo ni. Zaman lo ni kapung dia banyak dah. Zaman dulu ni jadi kapung gua di kepak ti rumah ya. Lepas tu dalam kalau banding gak satu mukim gini supaya satu tambun, supaya satu kapung zaman dulu tu. Supaya satu muking loning lah dia kata. Habis ia ada tok mengulu. Tok bergawa, tok mengulu. Tak ada tok nebel lah. Tok nebel ni kalimah siye naiban. Kita panggil tok nebel. Zaman dulu bahasa Melayu kita panggil tok mengulu. Tok mengulu kapung ni orang cara kapung lah. Luah lah kawasan dia tu kapung beli hadiah tu. Wadi go pak te ke 45 te kapung gini capur jadi se kapung zaman dulu. Dah sejak sutir bakak maya situ dah mudah kata zaman dulu gak 45 ni kampung duk sebut ni maya so yo situ kampung tu duk maya. Tu bangkit tok mukeng tu. Bukan ke Tambun tu zaman dulu mukeng tu sepuk kampung lah. Ada tok Ngulu. Maka kita mai tengok sikit bab satu yang katanya bab sultan. Dah ada gaya atau Ratah Manuni Simut betul ada Simut. Sibuk tahu dah Simut. Bab satu bab sultan. Ada gapo dik? Bab sultan satu je tulis kata sultan adalah pemerintahan tertinggi. Sultan adalah pemerintah tertinggi. Mana tu sultan yang di Kesik ini adalah pemerintah tertinggi, jadi agung. Duk tinggi kali. Hak lain jadi orang duk bawah dia. Gajah daerah. Dah. Yang kedua, perkara kedua sultan berkuasa mutlak. Faham tak? Sultan berkuasa mutlak bermaknanya amnat dekat sultan duk di sultan. Iaitu amnat kuasa mutlak ni ia bersakut dengan apa? Kuasa mutlak ni ia bersakut dengan hukum bunuh. Bermaknanya raja daerah tak boleh hukum bunuh orang. Kalau nak hukum bunuh kena hatahan ni mari dikesek. Kena hatahan mari dikesek, kena diakui oleh sultan dulu kata boleh bunuh dia ni. Tengok Islam ni. Jadi raja daerah bisa tu raja Gemir. Ada kih berlaku gapo di Gemir, raja Gemir ya ada hulu balai dia. Dia ada menteri dia dah, gundik-gundik dia hulu balai dia di Gemir tu. Maka Gemir pun hukum-hukum kena hukum bunuh dia ni. Raja Gemir tak boleh hukum bunuh sendiri. Kalau kena hukum bunuh ni kena lota mari ke pusat. Kata ada hukum bunuh. So 2 3 sekian ni.
Ni kerana gajah kesik, gajah agung saja yang mutlak. Deh. Lepas tu kau satu tadi pemerintah tertinggi ni bermaknanya gajah kesik di kesik ni saja boleh guna gelar sultan. Gajah lain 42 tahun nak pakai kalimah sultan tak boleh. Sultan ni untuk gajah agung. Nak faham tu? Habis remeh tak ada sultan. Sai tak ada sultan. Jala tak ada sultan. Dia panggil gajah, gajah remeh, gajah apa. Taning pun panggil gajah, turut lorak kapung mulut-mulut kita tu. Tapi sebenarnya resmi dia panggil sultan. Sultan Ismail Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan apa gitulah dah. Tapi kalau kok gajah daerah ni, dia panggil turut nama perekat gajah Melayu. Ya Tengku ke, Teku, Tuanku ke, Tuwe ke, Ku Kenik, kata gilah. Jadi gajah daerah. Dah. Mari pula perkara yang ketiga, sultan mempunyai daulat. Daulat ni bermakna negeri ni hak sultan. Maksudnya negeri ni hak raja dikesai. Dan mereka kata, zaman dulu lagu tu, masa dia ya Sempurnaya Siti Rak tu. Dia mengetah bawah raja, okey. Jangan banding hari ni demokrasi, biasa ni jangan duk banding dah. Sebab ni yuk lain-lain. Era lain-lain. Era ramai dulu ni tak kenal lagi lagu mana demokrasi, lagu mana parti, lagu mana rata sepa, lagu mana sosok, tak ada dek dah. Dah. Kita kena pesen zaman dulu lah. Sama dengan Turki nulah, Utsmaniyah pun ada sultan. Dah. Lepas tu ada lah jabatan dia pula tu. Perkara yang keempat, bahasa istana. Bahasa istana. Orang kampung biasa tak boleh pakai bahasa ni dah. Dia kena raja saja pakai bahasa istana. Jadi fok duk le kota le raja ni kecik anju. Dia tak makan. Kalau kita marilah makan dulu, raja tak makan. Raja masuklah dulu satap. Santap. Bagi satap. Nak maning. Dia tak panggil maning. Dia panggil bersigak. Raja nak bersigak. Marilah mau nak bersigak dulu. Nak bersigak nak maning. Nak tidur, tak panggil tidur, dia panggil baring. Ya ada beberapa kalimah dia kau guna untuk gajah dah. Gitulah. Supaya kita gak kamera casak pun siap pakai dah. Lepas tu dia perkara yang kelima, warna diraja. Warna diraja ni bermaknanya warna diraja ni bukan warna kuning, kita dah pakai kuning. Cak raja ni cak kuning dah. Sebab sebenarnya warna diraja ni warna emas. Cak emas. Pas cak emas ni supaya emas ni dia payah. Cak hok dekat emas ni cak kuning. Habis buat pulut kuning, guna kunyit ke, guna kulit naka ke. Nak buat ada kuning, bunga-bunga apa kata gilah kuning. Mana tu buat pulut kuning ni rakyat biasa tak boleh makan zaman dulu. Pasal kuning-kuning ni gajah, payung kuning pun gajah. Pulut kuning gajah, pakai warna kuning pun gajah. Rakyat cak lain. Putih ke hitam ke biru itulah. Zaman dulu ni kita tak belana ke buat pulut kuning nak makan. Tak ada apa, makan si minyak pun boleh kuning juga. Esok kuasa lapar pulut kuning, tebah dengan kunyit bocak kuning makan tak ada apa deh. Dia tak ada unek-unek. Ni ya zaman dulu dah. Lah ni nama toku tak boleh duk kena terlalu tak buat pulut kuning. Kena buat pulut kuning. Kena ada kat mana tu. Dia bukan gajah kesik saja, gajah daerah pun dia kuning juga. Lihat warna diraja. Perkara yang keenam, cok moho diraja. Dia ada moho dia raja, ada duduk di cicing ke, di cicing ni ke ataupun ada moho. Ni hak raja. Ada pesing bersurat teh lah. Perkara yang ketujuh, nobat diraja. Peh dok nobat ni pesing genel, pesing po raja tu. Raja nak lalu, dah. Raja nak iring. Panggil raja nak iring, parak je dah benda. Dah, raja nak mudik, raja nak ke hilir, raja nak ke hulu. Raja nak iring panggil dah. Lagu-lagu mana tu adalah. Lepas tu ada suara dia raja lalu kena katak lagu tu, bunyi lagu tu ada cara dia dah. Dalam kitab hikayat Syedak tulis cara dia. Cara raja nak lalu tu bunyi lagu mana dah. Lepas tu dia ada alat-alat kebesaran. Kita sudah baca dah dulu dah ingat tak? Minggu-minggu dulu ni kata alat-alat kebesaran taning ni ada gapo ratik dah. Alah.
Saya rasa biasa baca dah. Dah kata ada pedai apa bilah, lembing apa bilah. Dah nobat dia berapa. Dia nak cari gaduh-gaduh ni kak. Dah. Adalah baca dah ingat tu dalam sebulan dah apa. Dah, alat-alat kebesaran kerajaan Taning tu. Dah. Ni. Dah, ada hak sebut kata alat-alat kebesaran negeri ni supaya pedai kerajaan satu bilah bersalutkan emas 30 tahir. Pedai bentara satu bilah bersalutkan emas 30,5 tahir. Pedai nobat 40 bilah bersalutkan emas 20 bilah bersalut perak. Cogan kerajaan 4 bilah tiap satu bersalutkan satu kati emas. Lembing 40 bilah salut emas, 40 bilah salut perak. Ni macam-macam satu royak ni. Ni bagi kebesaran raja. Dah. Lepas tu yang penderhaka perkara 9, penderhaka akan dihukum tulah. Siapa saja derhaka kepada raja kena hukum bunuh. Ni habis itulah jok zaman dulu lagi orang Taning ni deh. Dia tak derhaka. Tak hadlang. Tak makan kepala, tak fikir belakang, tak jadi munafik. Tu dia. Kenapa? Sebab dalam sejarah dulu kita tak biasa bertemu dalam hikayat ni. Kata orang Taning ni jadi munafik, jadi henying ataupun makan fok kali. Makan belakang lah. Makan betul-betul bergomo tu semua Taning. Tapi tak apalah betul-betul tak kena bersakit tipe. Ni pasti makan belakang. Taning ni tak ada dah, derhaka ni tak ada. Maka kalimah derhaka ni adalah kalimah yang keji dalam masyarakat Taning. Habis orang tua bangun tak anak derhaka ni ketemu ke. Dek anak derhaka pun ketemu ke. Kawan guru sai-sai mulai main kata kita nak derhaka kita rasa hina. Sebab orang Taning dulu tak derhaka. Kalau dia tak puas hati dengan raja, dia tak puas hati dengan pemerintah dia, maka orang Taning ni dia nak bersalah. Dia masuk bersalah tak apalah. Dah. Nampak tak lagi dah kita dua ni mu duk kat mu lah, aku duk kat aku. Dia becek tu baik buat kampung baru. Dia becek orang Taning. Dia bakal tu baik pecah moh dah panggil. Dia tak balas bukan atas, bawa tak pelaga ni dia senjah atas tu ataupun dia bunuh atas tu naik supaya sia. Bukan. Sia ni Ayutthaya ni 8 kali rata pahang. Jok zaman tok nenek dia dulu dah dia suka rata pahang rapah kuasa orang. Pas tak pelik zaman loning dok guling semua sama-sama dia. Dia perangai dia dah. Tapi orang Taning dia tak ada perangai guling orang. Tapi dia pasal nak becek. Dok sekali molek sejik tu lah. Tak lagi sekali becek buat sejik baru. Dok ongkong tu lah. Masa tak lagi weh tak selorong becek buat ongkong baru. Dok sekolah tu lah habalah weh masa tak kena kat tu kuning. Dia tak bergomo tak senyah orang turun. Dia becek buat sekolah lain. Kapung pun supaya tak pelaga untuk nebel tu buat kapung baru. Zaman dulu pun raja dengan raja tak pelaga je pindah pergi buat kota baru. Ya dia macam tu. Ni labo kita ngajar sejarah ni lagu ni dah ni. Dia apa kita tahu jadi kelemahan benda tak molek kita jago-jago jangan jadi macam tu supaya dulu hok tak molek lah. Deh. Ni orang kata orang tani lagu manalah deh parti perjuangan pun 45 ni. Dia mau kata. Tu you zaman dulu. Tak ada dah. Laning so ada satu patani. Parti perjuangan poso, majlis poso, pihak agama poso, pondok pun segeruk, pesen semaya pun segeruk, jadi segeruk belaka. Dan kita usahalah jadi bersatu tu. Jangan gaduh jadi nak becek kata mung salah aku lebih baik. Dia tak lapor dengan Taning dah. Tak sungguhlah tu. Kokok kira lepakat. Walaupun nampak tak serupa lagu mana pun pisah we boleh duduk sekali. Kenapa? Kerana Taning ni dia tulis dia kata penderhaka akan dihukum tulah. Maka pihak derhaka dia kena hukum bunuh. Habis hukum bunuh Taning kita ni dulu banyak tempat. Kita nak buka contoh hukum bunuh sikit. Ada gambar. Ada gambar masa 400 tahun dulu.
400 tahun lebih dulu. Mak Saleh tadi hok nama Cakok Vendik tu, dia belayar mari Taning. Lepas tu kebetulan pada masa tu di Taning tu ulama sedang hukum bunuh orang berzina. Tu. Tu. Dalam gambar tu nampak tak tu? Tu gambar asli tu. Gambar orang scan dah lah. Gambar asli ni ada demo lukis dengan lawak zaman dulu. Dengan pesen kala zaman dulu ni. Lo ni gambar ni duk di Netherlands. Duk di Belanda. Ni ya atau ni ulama dulu sedang hukum bunuh. Ni jelas kata kerajaan Taning guna syariah Islam. Sebab kertas ni kertas yang tanda dah tulis dah oleh Cakok Vendik 400 tahun dulu. Ni dia nak bukti kata Taning tu jadi daulah dah. Jadi kerajaan bebas dah dulu mengetos sendiri. Ni hukum bunuh yang mana ada di Taning dulu. Lepas tu dia tulis pula gambar ni ulama sedang hukum bunuh di Pujuk. Hukum bunuh di Pujuk. Orang zina. Tu ada gambar ni. Gambar ni kita boleh tengok dah tu dah. Tu dia. Sudah bab sultan, kita masuk bab yang kedua, bab pembesar negeri. Tadi royak ada kata pembesar negeri ni ada ni dah. Kijaya pembesar negeri ada gapo atik? Satu, menjaga dan mengekalkan keamanan. Kena jaga, lepas tu kena kekal keamanan. Raksa kuam sanggup riak peroi. Ni orang ni. Kuam sanggup dan gapo bahagia gapo ikut. Bahagia bahagia penego lebana biar diselamat, bahagia rakyat hidup selamat. Kijo benda sawah dusung apa selamat. Perai selamat gapo sama belaka. Dah. Ya, perkara yang kedua memungut cukai. Memungut cukai kutik C. 3, menyerah hasil cukai kepada sultan. Perkara yang keempat, menyediakan tenaga buruh. Tenaga buruh ni orang kerja. Banyak kali dalam sejarah ni lah hikayat sebut. Ambil jok dalam surat tarikh lagi. Kata Raja Taning hantar surat pergi ke Raja Kota di Jabak tu. Raja Kota kena hantar askar 100 orang jadi tenaga musuh. Ada. Lepas tu hak negeri Jering, Jamu, dah, Rakok, Kedang Kerbau, hantar orang pergi gali parit. Dan gali parit Raja Hijau dan juga mari wak tomok, iaitu tomok ditutung. Tomok sening. Ada masuk di kampung Sening berahok belakang tu, tengah benda tu. Tomok panjang lagi sampai di tanah batu kesik tu. Ni fok boroh ni, mulai lemu makan bek wah besar. Ni dia kena cedek boroh. Lepas tu perkara yang kelima, membekalkan tenaga tentera. PM musuh perang ni, negeri-negeri ni kena tam lagi lah. Kalau kerajaan nak pergi perang mana besar-besar, negeri-negeri daerah kena tam lagi. Pembesar negeri ni kena buat surat lagi lah. Perkara yang ketujuh, menghadap sultan dan melaksanakan adat istiadat menjunjung duli. Dah. Fokning ni, kalau jumpa raja, dia kena ngakak lutut. 1, 2, 3, naik. 1, 2, 3, naik. Bukan semua. Tak tangan atas kepala. Di mana-mana junjung duli. Pak kena sebut sama. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Aku, junjung duli, bawah duli, ampun tuanku, apa gitulah. Dah. Lepas tu mari bak yang ketiga, bak raja daerah. Bak raja daerah ni, serupa dengan bak sultan. Mudah-mudahan kata dah. Tapi hanya tukar di bukan pemerintahan tertinggi. Raja daerah adalah pemerintahan tertinggi kawasan tertentu. Dah. Kuasa mutlak bukan. Yang berkuasa di kawasan masing-masing. Dah. Lepas tu bahasa warna moho no bak ada mengikut negeri masing-masing. Dah.
Lepas tu kita pergi pula kepada bab penghulu. Bab penghulu mukeng. Bab penghulu mukeng ni perkara satu, memungut cukai. Kutip asing orang-orang kampung hantar pergi raja daerah. Raja daerah hantar pergi kepada Datuk Shah Bandar, baru buat masuk dalam Baitul Mal Kerajaan Taning. Perkara yang kedua, membekalkan tenaga tentera. Tok Mulu ni kena ada senara dah dalam kampung. Kalau pergi raja daerah royak tu mung cari kampung mu hantar orang mari 10 orang. Raja daerah royak. Sebab raja pusat Sultan Taning nak pergi pergi mana-mana kata gilah. Ya apa kena kutip dalam kampung dia buat pergi raja daerah buat pergi Kesik. Perkara yang ketiga, mendapat tenaga boroh untuk sultan. Seperti kata dah. Apa ni tenaga boroh? Gali pagi, wak kota, wak rumah, wak tomok, wak kubu, wak apa gitulah, wak benar kata gitulah. Yang keempat, memastikan seluruh rakyat di kampung taat setia kepada sultan. Ya kena yakin kata kawasan dia, kampung dia, orang rakyat dakwah dia tu taat setia kepada sultan. Ni bagi pak bak. Bak satu bak sultan, gapo tik royak dah. Bak yang kedua bak pembesar negeri, ada ne jabatan royak dah. Gapo tik. Bak yang ketiga bak raja daerah. Ada super sultan tadi tapi kena sikit. Bak yang keempat, bak penghulu mukeng. Ada kerja-kerja, ada perkara-perkara itu tadi. Lain pada tu pula, dia ada jabatan lain lagi. Contohnya ada jabatan bentara. Tapi, duduk bawah nenek ni lah. Ada bentara, ada raja lela, ada raja megat, ada raja jagat. Ada Datuk Akar Seri Raja. Datuk Ratna Diraja, macam-macam lah dalam kayak ni ada. Ada Datuk Cerino, Datuk Ceria, ada tu. Dah. Kotek Diraja, ada tamnen-tamnen lain lagi ada sebut oleh kita. Dah, gitulah. Maka kita tengok sikit nama-nama bendahara. Sebenarnya bendahara ni kita nak baca 1 minggu lagi dah. Tapi ni atas bendahara ni alhamdulillahirabbil alamin. Ulama Taning dulu ni tulis ambil je orang pertama hingga orang akhir Taning jatuh. Kata siapa tik hok jadi bendahara. Kita nak baca malam ni. Dah. Ambil je di orang mula-mula siapa orang akhir. Dah. Ya sore hok jadi datuk bendahara orang Deben ni dah. Dia kata mana dalam muka kitab muka 90 kitab hikayat ni kata syahadan tetap kala marhum Tambangan. Marhum Tambangan. Syahadan tetap kala marhum Tambangan ni makna tu Raja Hijau lah. Raja Hijau ni boyo meninggal orang panggil marhum Tambangan. Kerana dia buat parik di Temangin tu dah. Syahadan tetap kala marhum Temanggan di atas takhta kerajaan itu bendahara kayu kelat memerintahkan negeri. Zaman Raja Hijau jadi Raja Taning, bendahara tu nama dia Kayu Kelat. Bendahara nama dia Kayu Kelat. Kayu Kelat ni orang ikut sai ni, orang Teluban tu. Dan tetap kala bendahara itu hendak derhaka tiada jadi itu lalu ia mudik ke Sai. Ni tahu mana kata dia orang Sai tu. Dia kata tapi bendahara Kayu Kelak ni hendak derhaka, tak ada derhaka lagi, nak derhaka. Kalau kita ingat tu dia tak ada musnah gapo, dia nak derhaka. Dekat-dekat nak derhaka tapi tak ada derhaka dah. Maka tiada jadi itu. Lalu ia mudik ke Sai. Tiadalah hilir lagi. Dia kelek ke negeri saya, tak ada mari-mari di Taning lagi. Sebab dia kena hidup Taning lah. Dia jadi Datuk Bendahara. Dan mati bendahara itu pun di dalam kerajaan marhum Tambangan juga.
Jadi Datuk Bendahara Kayu Kelak pun meninggal ataupun mati pada zaman Raja Hijaz juga. Dia mati dulu dah. Dan mangkat marhum Tamangan, marhum tengah kerajaan. Bermati Raja Hijaz, naik Raja Biru. Raja Biru ni orang panggil marhum tengah. Bendahara Angkerah jadi bendahara. Pada zaman Raja Biru ni, Datuk Bendahara namanya Datuk Angkerah. Siapa Datuk Angkerah ni? Dia kata, ia itulah anak Jawa, bangsa Sultan Mataram. Anak Raja Jawa tu. Raja Jawa mari mana? Raja Jawa mari pada kerajaan Mataram. Duduk di Pulau Jawa. Mari jadi Datuk Bendahara di Taning. Lepas pada Datuk Kayu Kelak. Namanya Datuk Angkerah. Zaman Raja Biru. Ni. Anak Jawa, bangsa Sultan Mataram kepada marhum bongsu. Mana tu ia jadi Datuk Bendahara ni panggil lah siapa marhum bongsu. Dan mati Bendahara Angkerah di dalam kerajaan marhum tengah juga. Mati zaman Raja Tengah, zaman Raja Biru tu juga. Dan ayah Datuk Ternam pula dijadikan bendahara. Mati Datuk Angkerah, orang yang ketiga. Generasi ketiga lah. Orang yang ketiga nak jadi bendahara tu namanya ayah Datuk Ternam, bukan Datuk Ternam. Datuk Ternam orang lain. Pak Datuk Ternam. Jadi Datuk Bendahara namanya orang panggil ayah. Ayah Datuk Ternam pula dijadikan bendahara dan mangkat marhum tengah, marhum Pahang kerajaan. Dia jadi Yamir Biru, jadi siapa Yamir Raja Ungu. Lepas tu dia mati Yamir masa Raja Ungu. Maka Datuk Ternam itu mati bendahara ayah Datuk Ternam itu dalam kerajaan marhum Pahang. Seperoyak itulah dia mati zaman Raja Ungu. Dan Datuk Saga pula dijadikan bendahara. Mati ayah Datuk Ternam, orang jadi bendahara pula yang kepaknya namanya Datuk Saga. Datuk Saga bukan Saga jalan. Saga nung duk ayat Saga Batah Kubu. Datuk Saga ni lah jadi kepala pergi di Cenok. Datuk Saga ni dah. Dan mangkat marhum Pahang, marhum besar kerajaan. Mati Raja Ungu, naik Raja Kuning, jadi Raja. Dan mati Datuk Saga di dalam kerajaan marhum besar. Maknanya tu dia jadi Datuk Saga ni jadi bendahara ambil jok zaman Ungu lagi. Mati Ungu, dia jadi lagi zaman Raja Kuning. Lepas tu dia mati zaman Raja Kuning dah. Dan Datuk Ternam pula jadikan bendahara. Ni baru Datuk Ternam naik jadi raja zaman Raja Kuning. Tadi dia dua orang lah, belum dia tu Datuk Saga dah. Lepas bawa Datuk Saga mati, Datuk Ternam. Zaman Datuk Ternam ni dah ada cerita banyak. Datuk Ternam jadi bendahara zaman Kuning. Zaman ni dah berlaku perang ataupun musuh Raja Kali, Raja Tok Meh. Datuk Ternam dah. Tadi Pak Yo jadi. Lepas Pak Yo orang lain dulu Datuk Saga. Lepas Datuk Saga ya pula. Bermaknanya orang Ternam ni jadi bendahara dua kali. Dua orang. Orang Ternam. Sebab dia panggil Datuk turut nama kampung. Orang Ternam jadi dua kali bendahara. Debel lah. Dan mangkat marhum besar, matinya Raja Kuning, marhum teluk kerajaan. Marhum teluk ni maknanya Raja Bakar. Raja Bakar keturunan Raja Jemar. Raja Bakar jadi panggil marhum teluk sebab rumah dia duduk di teluk tali air tu. Teluk jamu tu. Dan mati Datuk Ternam di dalam kerajaan marhum teluk. Tok Ternam ni mati zaman Raja Bakar.
Pia pula naik ganti Datuk Terni nama dia, dan Datuk Dok Rok dijadikan bendahara. Datuk Dok Rok. Dok Rok ni dah deh. Dok Rok Nocik ni. Datuk Dok Rok pula naik jadi bendahara lepas pada Datuk Terni. Dan mangkat marhum Teluk mati Raja Bakar, marhum Kelantan kerajaan. Iaitu Jamil Raja Mas Kelantan. Dan mati Datuk Dok Rok di dalam kerajaan marhum Kelantan. Dan Datuk Sai pula dijadikan bendahara. Bo mati Datuk Dok Rok, orang jadi bendahara kerajaan Taning tu boleh kepada Datuk Sai. Datuk Sai ni duduk di Kelabor. Boleh ke orang Kelabor pula dah. Datuk Sai. Duduk di kota dia tu, kota Kelabor tu dah. Jadi bendahara. Bendahara Taning lah, bukan bendahara Sai. Bendahara Taning. Tapi dia nama Datuk Sai. Dan pada zaman marhum Kelantan kerajaan itulah segala orang besar-besar Patani yang banyak berebut jadi bendahara. Dan bendaharanya pun banyak. Zaman ni jadi hura-hura ni. Bawa mati Raja Bakar. Naik Raja Mas Kelantan. Zaman Raja Mas Kelantan duk meretah Taning tu, Datuk saya jadi bendahara. Tapi apabila Datuk Said naik jadi bendahara, ramai orang-orang lain lagi. Datuk-datuk lain lagi mula berebut nak bakat jadi belaka. Boleh ke orang Telubeng ni bergomor lalu dah. Bakat nak orang lain pun bakat nak. Dah. Zaman ni lah mula hura-hura dia kata bakat jadi bendahara banyak. Dia ni royak toku bendahara, hak ni pun bendahara gitulah. Dan mati Datuk Sai. Mati Datuk Sai, Datuk Bangsia pula jadi bendahara. Datuk Bangsia. Bangsia di mana tak tahulah. Kita duduk cari kampung ni. Duduk mana ni kampung Bangsia ni. Wasopun duduk di Telubeng juga. Bangsia. Bangsia ni supaya Bangsai. Bangsia. Kok Telubeng juga. Dah. Jadi Datuk jadi bendahara pula. Dan bendahara Tok Tua pun masa itu juga. Lepas pada Datuk Sai mati, kerajaan Taning ada bendahara 2 orang. Sebab sama-sama tak jom. Balah 2 orang ni jadi naik 2 orang. Iaitu Datuk Bangsia dengan dengan Tok Tua. Tok Tua ni ada kampung Tok Tua kok Nyalima ni. Dah. Tok Tua kok ni ya kok Perceh kok ni masa pukai kok Nyalima kok sana pujuk tu lah. Kampung Tok Tua dah. Jadi Datuk Bangsia dengan Katuk Tok Tua dengan bendahara Tok Tua ni naik jadi 2 orang. Lepas tu ada cerita sebenarnya kita nak baca koh bendahara ni satu malam untuk fak kita. Malam ni nak baca wi kenal orang tu dah. Ya gomo ya bunuh sama dia ni masa ni. Lepas tu nak gapo pula? Dan Kemposta jadi bendahara 7 hari. Lepas pada Datuk Bangsia dengan Tok Tua, maka nak Raja Keposta. Keposta ni Seta. Datuk Seta ni, Setanya 5 ni, Seta Koleh ni. Tapi Datuk Seta ni, Keposta ni nak jadi bendahara sikit sekali. Nak jadi bendahara 7 hari je. Alah, jatuh kena senyah demo. Nakal sungguh. Nak jadi bendahara 7 hari je. Maka Datuk Tanah Merah pun terbit dari Siam. Datuk Kemposta Seta tu. Jadi Raja Seta sungguh 7 hari. Datuk Tanah Merah ni ajak Fok Siye di Segoro mari serai. Bukan mari serai Taning. Mari serai Datuk Kemposta tadi nak gebuk tamneng bendahara. Terbit dari Siam ni Datuk Tanah Merah. Tanah Merah mana? Tanah Merah Takeh. Tanah Merah Takeh ke Mio tu. Naik jadi Datuk Bendahara. Maka Datuk Tanah Merah lah jadi bendahara. Boleh dia lah Datuk Bendahara. Dan mangkat marhum Kelantan. Raja Mas Kelantan mati. Baginda kerajaan mati Datuk Tanah Merah di dalam kerajaan Baginda. Baginda ni Datuk Raja Mas Cahaya. Raja Mas Cahaya anak Raja Mas Kelantan.
jadi raja pula. Maka Datuk Tanah Merah pun mati pada masa tu. Dan Datuk Bang Rekam dijadikan bendahara. Datuk Bang Rekam ni Datuk Rakok. Bang Rekam ni iaitu ke Lace. Bang Rekam Lace di Rakok Kok C tu. Kok satulah Lace dia laki bukit tu. Bukit laki Ampere Maya tu. Boleh ke Datuk Bang Rekam. Datuk Berke panggil. Datuk Berke jadi bendahara. Boleh ke orang Rakok pula dah. Musim rata dah ni. Dan mati Datuk Bang Reke itu di dalam kerajaan Baginda juga. Mati zaman Raja Mas Cahaya tu juga. Dan dijadikan Datuk Tarak. Datuk Tarak pula bendahara sampai sekarang inilah. Tiada bendahara yang lain lagi. Habis cok sekarang ni. Sebab kitab sejarah ni dia tulis, dia sudah tulis tu belum Taning jatuh ke sia lagi 200 tahun dulu. Ya atau lama di kitab hikayat ni. Dia suk di Datuk Tarak. Suk di Datuk Tarak. Tu dah. Tu apa ni abang kata bendahara. InsyaAllah nanti kita baca malam lain lah bendahara tu. Malam ni kita kenal dah konun-konun ataupun cara mengetah di Taning dulu ni. Dia bersandar ataupun dia rujuk kepada syariah Islam. Ada bukti dalam kitab hikayat dan juga ada bukti dalam tanah orang putih yang mana belayar mari Taning. Dia royak atau Taning ni daulah Islamiyah, kerajaan Melayu Taning dan aman dan makmur. Mengetah dengan syariah Islam. Dalam bandar Taning dia guna lagu tu. Dah. Bukan sekadar ada tanah saja dak. Hingga ada gambar lukis pula zaman dulu tak ada habis-habis lagi. Lah ni ada taruh di Belanda. Kata Taning tu sudah jadi kerajaan Islam dan sudah mengetah dengan syariah Islam. Hak ning lah hak Syekh Ahmad Al-Fatani kata wajib kembalikan daulah Taning tu sebab dulu Taning pernah mengetah dengan daulah dah. Pernah mengetah dengan syariah Islam dah. Maka lah ni Taning tak ada negeri dah. Dia duduk bawah sia. Maka Syekh Ahmad Al-Fatani kata wajib kembalikan negeri Taning semula. Tu hak dalam kitab lah saya duk royak tu. Saya tak ada seru gapo ni hak kitab-kitab ulama royak. Maka sah bagi orang Taning untuk gebuk kelik negeri dia. Tu mengikut lagi tak. Sebab apa? Bukti salah satunya Taning tu lain bangsa, lain agama daripada sia. Sia bangsa sia kecek bangsa sia, kita Nayu kecek bangsa Nayu. Negara lain lah zaman dulu. Lepas tu masalahnya Taning ni pernah ataupun biasa mengetah sendiri dah ni syariah Islam. Ni bukti je ada sini. Maka bolehlah orang Taning masa kemudian ni kalau dia tak puas hati, kalau dia rasa tak sedap duduk dengan sia ni boleh minta ambil kelik. Boleh rebut kelik. Gitulah. Mengikutlah kitab ni dah. Minta maaf lah kata hadirin-hadirah duk dengar tu saya duk baca mengikutlah kitab ni dah. Maka untuk malam ni sudah sinilah minggu depan kita nak pergi baca Datuk Bendahara dan juga kita nak pergi baca di Terneh. Minggu depan ni kita nak pergi baca jarah kita di Terneh buah tu dah. Siapa gila-gila lek sana. Jadi kalau kampung mana nak undai tak saya ni boleh lah. Saya pergi belakang lah ke tempat mana pun. Pergi kawasan mana kita baca jarah tu. Jadi kita nak pergi baca jarah Raja Lela, Raja Kendang Kerbau dan Datuk Ternang. Kita boleh kenal kawasan kono pula dah. Tapi pada masa malam ni kalau nya terdengar nampak kasar itu kerana isi-isi dalam jarah yo kasar. Dan bukan saya ke lain dari kasar bukan sebab isi jarah ni sebut lagu tu dah. Lagu tulah supaya kita baca jarah Nabi itulah dah, jarah sahabat. Dia motor royak reno zaman sahabat kasar-kasar. Sahabat ni mati kena bunuh belaka. Apa nak reno jarah kebenaran lagu tu. Mari kita tengok soalan sikit dah. Banyak orang duk tanya soalan ni kata pas pulut cak putih, cak merah tu apa? Kita jawab dah. Kalau pulut kuning ia berlambang kepada keturunan raja.
Kalau pulut putih, ia berlambang kepada wali agama, tok guru. Kalau lah cap merah, ia berlambang kepada semangat ataupun darah ataupun tok nenek kita Melayu. Kuning, merah, putih. Kuningnya keturunan dah raja, merahnya bangsa, jati dirinya Melayu, semangat Melayu, dah putih bersih agama Islam. Pulut je kena round dulu habis pulut semangat. Ya ada orang buat 2 cak saja, ada buat 1 cak saja. Dah ataupun 3 cak. Ni dia bergantung kepada makna-makna tu lah. Lu zaman dulu kita jangan meloning lah, meloning nak buat untuk jangok, untuk kecantikan, untuk wasa nak makan tu lain dah. Zaman dulu ni dia nak buat apa-apa soso tu ada makna dia. Hak tu lah. Sakut dengan pulut 3 cak. Dah. Apa ni? Mana ada soalan apa gini? Tanyalah kalau ada soalan ni. Dah. Adakah raja daerah ini sama dengan datu wakil raja petani? Tak sama. Raja daerah, raja daerah. Datu ni bukan raja. Dia nama satu jawatan hak jawatan kah hak kerajaan pusat di Kresik hatta lagi jaga-jaga kawasan pula. Walaupun kawasan tu ada raja dah pun, kerajaan pusat Kresik hatta datu gi mengetah. Biasanya dia nak hatta di kawasan hak penting-penting. Kawasan strategi. Ni panggil datu. Sebab datu dia tak nurung. Kalau raja hatta datuk jadi datu ditabeh misal tu. Boyo mati, anak dia tak di datu dah. Raja nak latih siapa pula? Atau raja tu hawi anak dia, tapi tak pasti. Dia tak suka raja. Kalau raja daerah, raja sar, raja remeh, raja legeh, raja mana pun, kalau pak mati anak pula jadi. Anak mati cucu, cucu mati anak ni dia nurung. Dia bakar, dia berdarah. Ni raja. Dia tak suka datu. Datu ni wakil raja gi mengetah. Dia bukan raja. Dah. Dah. Tu datu. Datu banyak habis tu nampak datu di tabeh ada. Kubur tok datu kok ni pun ada. Kok ni pun ada. Kata-kata kubur tok datu. Memelah sebab raja besok tagi banyak. Ataupun masa tu situ ada. Bermasa raja ni situ tak ada dah, tarik kelik dah. Boleh hadir amir molek, pakai boleh agak ke raja daerah dah. Tak apa. Tapi biasa kalau tempat penting-penting tu tak tinggal, seperti di Tabeh ada sokmo datu. Di Bapu tu ada sokmo datu. Di Anak Bukit ada sokmo datu. Di Budo ada sokmo datu. Di Paku Pasir Putih kok nu. Ada kok nak komis tu. Ada situ kena ada sokmo kok sore. Gitulah beberapa tempat hak sakut dengan datu, tempat-tempat strategi yang gajah kena tagi sokmo dah. Ampun tuanku, sembah patik harap diampun. Tu tak apalah. Dia royak tu cara kecek dengan raja. Malaysia ada kecek lagi lagu tu ni. Dah. Banyak orang kecek kata malam ni hari ni 4.30 dah. Maka 4.31 hari kemerdekaan Malaysia. Esok hari merdeka Malaysia. Malaysia ni beraya lah esok tu. Cah berde wak umur bocak ataupun boh dera ke apa sebab hari merdeka Malaysia. Setahun kali ya beraya lah hari merdeka dah. Kita pun merdeka tu Malaysia lah esok. Bolehlah beraya tu Malaysia ni. Mana kita ni? Dah. Ada dah soalan. Pah hok ada learning titih baris mana? Siapa hok ada learning? Raja ke bendahara ke datuk? Tak apa.
Ha bako keturunan kita nak baca satu malam. Ha mujuk ada orang tanya kita nak buat satu malam ada. Kita nak kenal bako teku, bako tuwe, bako ni, bako ku, bako cek, bako we. Deh, patu grup mana, pesing mana ke bangga tu bako raja. Pesing mana bako hulu balai. Pesing mana bako bide. Ha, ya ada banyak grup. Orang tani kita ni pesing bako raja, raja mana banyak. Raja tani ke raja mana, ke raja daerah. Ha, kita mari tengok. Bako bide, bide pesing mana? Biduanda, bide 4, bide 7. Kau sakut lah kita nama pesing mana dah. Kita tengok. Kita dapat kata bide ni nanti bide buat orang beranak. Bukan. Bidan, biduan, biduanda, bidan ni mudeng tok umur patah, tok umur nguruk, tok umur mudeng, tok bide beranak orang umur pubat orang gapo tu bide belaka orang panggil tu. Ha bide juga tu. Lepas tu bakar hulu balai. Macam mana? Oh befok ni panas semua tu pada bakar dia darah pok hulu balai. Ha bakar hulu balai. Ha lepas tu ha bakar ni tak ada nak kelah orang kata yo ni lebih baik pada yo ni lebih mau bakar ni lebih bukan. Sebab dalam kitab hikayat syahadat tulis dah ni pada ada dalam awal ni. Kata semua keturunan tani itu mulia. Dan yang lebih mulia tu adalah orang yang takwa kepada Tuhan. Ha aku bakal raja. Kena mu bakal raja mu tak masuk neraka kena. Ha kita boleh wih tu. Dak tak kira. Ni aku bakal raja. Dia tanya tamu buat apa tak untuk tanding, tak ada buat apa. Mu rasa mengaku tadi raja, aku tak ada hamba mu dah. Ha dah. Ha gitulah kita kena kecek kira apa kita. Jangan dok mek guna kata kita bakal raja, kita bakal wali, kita bakal hulu balai, kita bakal bidai, kita lebih ada orang lain. Salah kita ngaji jarah lagu tu. Salah kita kacau dok tu kepada saya ustaz ni. Dok tanya ha bakal tu bakal ni tujuannya nak buka hidung masa segar aku bakal molek. Bakal molek po kalau semaya beda tak panggil bakal molek. Deh. Ha kita bukan tujuan situ. Kita hanya nak tahu jasa ketua dulu bakal molek. Semoga kita pun boleh bakal jaga molek kita ni bagi kuliah ni kita. Bakal baik kita tak mahu anak zina, tak mahu anak jadi punah. Bakal molek kita nak nurung supaya tok nenek tu. Tok nenek panah bomo, kita pun nak panah bomo supaya tok nenek. Tok nenek buat jasa banyak kepada negeri, kepada agama, kita pun nak buat jasa supaya tok nenek. Tu baru belajar bakal. Jangan duk ya aku raja. Aku buluk kuning. Mu kena semua aku, mu kena Allah. Oi tak ada lagu tu deh. Raja pasang tu nak guling kat kak tu. Deh, raja kena berendah duk dengan rakyat supaya. Deh, sebab orang tua apa ni? Raja pun mati supaya deh. Tapi hanya kita mulia. Ha kita apa ni kita memberi kehormatan. Ha tu yo orang bakal raja deh. Sebab yo bakal molek panggil. Molek di maknanya molek di martabat martabat adat tu yalah. Dah bukan martabat email dah, jangan salah faham tu dah. Tak ada dah pada dah. Untuk malam ni insya-Allah kita jumpa pula minggu depan. Kalau nak jadi saya tubik luar, tubik lapangan kita baca kat lapangan dah. Kalau masih sini lagi pun kita sambung cerita-cerita lain lagi dah. Semoga semua jarah kita jadi manfaat dan membawa kita merendah diri. Dan juga kita tahu asal usul dulu, semoga kita boleh ikut benda yang baik tu. Dah bukan ngaji jarah untuk nak mentakabur diri dah, bukan. Maka sekali saja malam ni wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.